Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan di mana aku akan menceritakan semula kisah-kisah seram yang telah dikongsikan kepada aku oleh para netizen. Jadi kepada sesiapa yang sedang mendengar yang ingin berkongsi kisah seram korang boleh menghantar kisah seram korang melalui dua cara. Cara yang pertama ialah dengan menghantar cerita seram korang melalui Facebook. Aku ada tinggalkan link Facebook aku di ruangan description. Jadi korang boleh klik link tersebut dan kemudian korang boleh hantar mesej kepada aku cerita seram korang. Cara yang kedua ialah dengan menghantar cerita seram korang melalui email. Aku juga ada tinggalkan alamat email aku di ruangan description. Jadi korang boleh hantarlah cerita seram korang melalui email. Untuk hari ini, aku nak menyampaikan sebuah cerita yang telah dikongsikan oleh seorang pengirim melalui Facebook, di mana dia nak kongsikan pengalaman seram yang telah dialami oleh kawan sebilik dia semasa dia orang belajar di sebuah institut pendidikan di negeri Selangor. Okey, tapi aku tak boleh sebut lah institut pendidikan yang mana satu, sebab kadang bila sebut nama institut pendidikan ni dia macam sensitif sikit lah. Nanti akan ada pihak-pihak yang akan terkesan bila kita sebut pasal benda ni. Okey, jadi cerita seram ni dikongsikan oleh seorang pengirim yang aku bagi nama kat dia Mat lah, Mat. Okay, Mat ni dia nak cerita pasal pengalaman seram yang bukan dialami oleh diri dia sendiri, tapi dialami oleh rakan dia, okay, kawan sebilik dia. Jadi tanpa kita membuang masa, jom kita sama-sama dengarkan kisah yang telah dialami oleh kawan sebilik Mat. Cerita yang saya nak share ni bukanlah terjadi kepada diri saya sendiri, tapi cerita ini adalah berdasarkan pengalaman seram rakan saya. Kawan saya ni adalah rakan sebilik saya semasa saya belajar di sebuah institut pendidikan di Selangor. Kawan saya ni suka sangat menyanyi. Walaupun suara dia tak sedap, dia tetap akan menyanyi. Bukan jenis menyanyi dengan suara yang perlahan, tapi melalak-lalak. Sampailah satu masa tu, tabiat dia ni telah menyebabkan dia telah diganggu oleh sesuatu. Kawan saya pada masa tu baru saja habis kelas malam. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu lah, dia baru sampai bilik. Masa dalam bilik tu, kami berborak-borak lah sekejap sebelum nak masuk tidur. Kami ni tinggal di hostel sebab baru semester 1. Kat institut pendidikan ni, bila masuk semester 2 barulah boleh tinggal di rumah sewa. Kalau semester 1 memang wajib lah tinggal kat hostel. Saya dan kawan saya ni tinggal di tingkat 4, iaitu di tingkat atas sekali. Lepas borak-borak tu, dalam pukul 10.30 malam macam tu, kawan saya nak ke bilik air. Dia kata dia nak mandi sebab badan dia rasa melekit-lekit. "Weh Mat, teman aku mandi jom," ajak kawan saya. Tak nak lah aku dah mengantuk," kata saya. "Alamak, sekejap je. Bukan aku suruh kau teman masuk mandi sekali dengan aku. Kau tunggu kat luar je lah." "Alah tak nak lah. Kau gila seorang, aku nak tidur lah, ngantuk lah." "Alah kau ni Mat, tak sporting lah." Lepas tu kawan saya pun keluarlah dari bilik selepas tak berjaya ajak saya sambil bawa kelengkapan mandi dia. Bilik air kat hostel ni bukanlah terletak kat ujung blok pun. Bilik airnya terletak kat tengah-tengah. Sebenarnya tak adalah rasa takut pun nak pergi. Tapi bila duduk kat hostel yang semuanya budak semester 1 je, memang dia orang tu skema sikit kan.
Pukul 10 malam banyak yang dah masuk tidur. Jadi suasana kat hostel ni jadi sunyi sepi. Seolah-olah macam hostel tu tak berpenghuni. Itu kawan saya takut nak pergi bilik air seorang-seorang. Bila sampai kat bilik air, kawan saya dengar bunyi shower dibuka. Maksudnya ada orang tengah mandi lah. Seronok lah dia sebab ada teman. Dia pun masuklah dalam bilik air. Dan dia tengok ada satu kubikel dalam bilik air tu pintunya tertutup. Jadi dia pun masuklah kubikel yang sebelah pintu tertutup tu. Dia masuk, dia sangkut towel kat pintu, lepas tu dia ready nak mandi lah. Tapi sebelum dia nak mandi tu, dia sempat cakap, "Baru habis kelas ke bro?" Kawan saya bertanya kepada orang yang sedang mandi di kubikel sebelah. Lah bro, baru habis kelas," Jawab orang yang mandi di kubikel sebelah. "Sama lah kita weh, ni baru nak mandi ni," sambung kawan saya pula. Kemudian dia pun buka shower untuk mandi dan terus memulakan tabiat menyanyinya. Masa tu dia menyanyi lagu Seksa yang pernah dipopularkan oleh kumpulan UKIS. "Kemana bintang beribu." Kawan saya memulakan nyanyiannya. Baru je dia nak masuk baris yang seterusnya, tiba-tiba orang kat kubikel sebelah sambung tanpa diminta. "Di malam ini tiada satu pun yang kelihatan kecuali kelam." Bila dengar orang sebelah pun melayan, kawan saya pun naik syeh lah. Kemudian mereka berdua pun berselang-seli menyanyi baris demi baris lagu Seksa tu. Kawan saya jadi seronok sebab malam tu dia mandi tanpa rasa sunyi sepi dan tak rasa takut. Mana taknya ada orang teman dia mandi. Nyanyi punya nyanyi sampailah ke bahagian chorus. Masa bahagian chorus ni, giliran orang dalam kubikel sebelah yang nyanyi. Tapi lirik yang didendangkan oleh orang sebelah tu kedengaran pelik dan menyebabkan perasaan kawan saya terus bercampur bau. Dari seronok, dia sekarang dah rasa takut. Liriknya berbunyi, "Walaupun leherku panjang." Padahal lirik tu sepatutnya berbunyi, "Walaupun lenaku panjang." Sebaik saja orang sebelah nyanyikan lirik tu, bunyi shower terus hilang dan suara orang sebelah tak kedengaran lagi. Kawan saya dah rasa semacam, dia rasa memang ada benda yang tak kena ni. Dia pun tutup air shower, ambil towel dia, lap badan dia pakai towel, dan kemudian dia buka pintu kubikel dia sebab dia nak keluar dan periksa kubikel sebelah. Alangkah terperanjatnya kawan saya bila dia mendapati bahawa lantai kubikel sebelah langsung tak basah. Macam mana boleh tak basah sedangkan dia dengar ada orang mandi tadi? Lepas tu terus dia buka langkah 1000 tinggalkan bilik air dan menuju ke bilik kami. Sampai je dalam bilik, dia pun tutup pintu dengan hempas pintu kuat-kuat sampaikan saya yang baru je nak terlena terjaga semula. Kawan saya pun ceritalah apa yang dah jadi. Tapi masa tu saya mamai-mamai dan antara dengar tak dengar je apa yang dia ceritakan. Esoknya barulah saya minta dia ceritakan apa yang dah jadi, dan bila saya dengar memang kelakar. Yelah, tak sangka
Benda yang kacau dia tu, boleh hafal pula lagu UKIS. Lepas tu elok-elok pula dia tukar kat lirik yang lena ku panjang tu jadi leher ku panjang. Memang sajalah nak menyakat kawan saya tu. Sejak kejadian tu, biarlah berpeluh macam mana pun, biarlah melekit teruk badan dia sekalipun pada waktu malam, dia lagi rela tidur dengan keadaan badan macam tu berbanding pergi mandi dan takut kalau benda yang sama akan datang mengganggunya lagi. So, itulah dia cerita yang dikongsikan oleh Mat berkenaan dengan pengalaman seram yang telah dialami oleh rakan sebiliknya semasa belajar di sebuah institut pendidikan di Selangor. Jadi aku harap korang rasa sonok, terhibur dan boleh rasa seram bila dengar cerita aku ni. Dan juga minta maaf lah kalau suara aku tak sedap nyanyi lagu UKIS tadi. Alright, so setakat tu saja dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi InsyaAllah dalam kisah seram netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.